اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengurusi majlis, merangkat imam, ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimah sekalian. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada majlis ilmu. Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kemudian diberi tajuk bicara bab puasa. Bicara bab puasa. Kemudian kalau kira jemputan ni jadi double jemputan tak? Tak, kan double jemputan. Double jemputan. Malam ni insya-Allah ni 2 minggu akan datang, double jemputan lah. Jadi kira-kira 2 kali jemputan keluar maghrib itu akan bicara tajuk puasa. Kemudian dalam WhatsApp ni sudah didatangkan beberapa soalan berkaitan dengan puasa. Cuma ada soalan tu kemungkinan insya-Allah saya akan sentuh malam ni, dan ada soalan tu saya akan sentuh kemudian. Cuma saya terlupalah. Asalnya saya bercadang jelah ada sandaran masing-masing kitab, tapi saya terlupa. Kelang kabut. Ni pun kelang kabut ni baru je sampai. Lelah tak habis lagi. Baru sampai. Ada ni di Kota Baru ke Kota Panjang, ada hal. Jadi balik tu sampai dekat-dekat pukul 7 rumah. Dekat pukul 7. Jadi macam lelah sikit lah. Jadi tak sempat memikir. Jadi sepatutnya biasa saya bicara bab puasa ni, saya biasa ambil kitab Hidayatus Sibyan. Biasa saya ambil kitab Hidayatus Sibyan, yang mana dalam kitab Hidayatus Sibyan permulaannya didatangkan berkaitan dengan bilakah kita wajib berpuasa. Hak berkaitan dengan bilakah kita wajib berpuasa, kita tunggu perisytiharan daripada pihak berkuasa agama lah, yang mana di negara kitanya menggunakan 2 kaedah. Kaedah hisab dan kaedah ru'yah. Hisab dan ru'yah. Hisab ni kira melalui ilmu palau. Ru'yah ni melihat anak bulan Ramadan, yang mana sunnah Nabi SAW, bukan Nabi memerintah kita berpuasa apabila melihat anak bulan Ramadan. Nabi memerintah sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Nabi kata berpuasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan Ramadan, dan rayalah kamu apabila kamu melihat anak bulan Syawal.
Kemudian apabila tak nampak anak bulan Ramadan, maka hendaklah kamu menyempurnakan Syaban 30 hari. Itu hak sah dia. Saya pun lupa nak tengok takwim. Ada takwim. Ada takwim. Biasanya awal-awal saya tengok takwim dah. 1 Ramadan dengan 1 Syawal. 1 Syawal kira dah ni. Bukan kira nak baju raya ni. Kira dah 1 Syawal. Jadi kalau mengikut takwim ni, tahun ni Syaban ada 30 hari Syaban. Dia ada 30 Syaban. Kemudian Ramadan pula dia ada 30 Ramadan. Tahun lepas 30 Ramadan dah. Tahun ni 30 Ramadan. 30 Ramadan. Tahun lepas Ramadan 30. Jadi kalau mengikut kepada takwim ni, tahun ni Ramadan 30 juga. Jadi Syaban pun 30. Dia hak ni hak biasalah, hak biasa. Syaban 30, 29 Syaban dia akan melihat anak bulan Ramadan. 29 Syaban jatuh hari Jumaat. Jadi hari Jumaat dia akan melihat anak bulan Ramadan. Kebiasaannya memang tak nampak. Tak nampak. Maka biasanya dia akan umum mengikut kepada palok hisab. Jadi mana kalaulah kebetulan tahun tu Syabannya 29, petang 29 ditengok anak bulan Ramadan, nampak tak nampak dia akan umumkan esok 1 Ramadan. Gitu je. Cuma apabila Syaban ni 30 hari, 29 Syaban petang Jumaat, ditengok anak bulan Ramadan tak nampak, dia pun mencukupkan 30 hari, dia akan umum 1 Ramadannya bukan esok tetapi lusa hari Ahad. Itu biasanya gitu. Sama juga dengan 29 Ramadan, mereka akan melihat anak bulan Syawal. Kalau dalam hisab dalam palak, tahun tu Ramadannya 29, esok tu 1 Syawal, dia akan umum esok 1 Syawal. Dia tak cerita pun nampak anak bulan. Tapi kalaulah takwim ni, anak bulan Ramadannya 30 hari, dia akan melihat anak bulan Syawal 29 Ramadan, memang tak nampak biasanya, dia akan umum esok lusa 1 Syawal. Dia akan biasanya akan mengikut palak. Ru'yah ni tempat kita ni kira kepada sunnah sahaja. Tapi kalau kita tengok memang mereka pakai hisab, pakai palak. Sebab kalau kiraan palaknya Syaban 29 hari, dia melihat anak bulan Ramadan petang 29 Syaban, dia tak beritahu pun nampak anak bulan Ramadan jenis mana, tetapi dia umum esoknya 1 Ramadan. Maknanya dia pakai palak. Nah, begitu. Makna kalaulah tahun tu Ramadannya 29 hari, jadi petang 29 mereka akan melihat anak bulan Syawal. Mereka tak umum mereka nampak anak bulan Syawal tu di mana-mana tempat. Dia akan umum esok 1 Syawal. Maknanya mereka lebih kepada palak, lebih kepada hisab. Ru'yah tu ambil syarat sahaja. Yang mana hisab palak ni bid'ah. Yang sunnahnya adalah ru'yah. Bukan sunnah, bukan Nabi perintah berpuasa apabila nampak anak bulan Ramadan, raya apabila nampak anak bulan Syawal. Faham tak ni? Hisab-hisab tidak ada. Itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah lah. Bid'ah hasanah. Bukan kata kita menetapkan
tarikh 1 Ramadan, tarikh 1 Syawal. Kita menetapkan waktu sembahyang. Masuknya pukul berapa, habisnya pukul berapa. Contohnya, masuk waktu subuh pukul berapa, syuruk terbit matahari pukul berapa. Hak pukul berapa tu, itu semua palak belaka, hisap belaka. Hak sunnahnya, tengok fajar siddiq, tengok matahari terbit. Kita tak kenal pun fajar siddiq, fajar kazib. Kenapa fajar siddiq, fajar kazib? Tak kenal. Fajar yang melintang di kaki langit, fajar yang menegak di kaki langit. Tak erti kita hak sunnah. Melihat bayang untuk menentukan waktu zuhur dan asar. Pandai kita melihat bayang. Kita pacak satu barang, kita melihat bayang. Kemudian bayang tu pula kita kena tolak bayang zawal. Bayang zawal. Sebab kita ni apa? Garisan katulistiwa. Betul? Jadi matahari bukan tegak di atas kepala kita. Matahari bukan tegak atas kepala kita. Matahari tegak atas kepala, contohnya di Mekah. Matahari tegak atas kepala. Pada satu-satu waktu, matahari tegak atas Kaabah. Yang mana pada pukul sekian-sekian, matahari tegak atas Kaabah, kita boleh tengok kiblat. Pada ni. Jadi tempat kita, matahari bukan tegak atas kepala. Kita sebut tegak atas kepala tak? Ni contohnya kita berdiri. Tak? Matahari bukan atas kepala kita. Matahari duduk di pada ni. Bila matahari duduk di bukan atas kepala, di sini, tengah-tengah langit tetap ada bayang. Sebab matahari duduk di sini, bukan matahari duduk di sini. Kalau matahari betul-betul atas kepala kita, ketika tegak di tengah langit ni, tak ada bayang lah. Tapi mataharinya berjalan di tepi. Pada ni. Ketika tegak di tengah langit tu, ada bayang. Faham? Itu panggil bayang zawal. Nak menentukan waktu zuhur asar tengok bayang, kena tolak bayang zawal. Pening kita malam ni dengar tau. Sebab apa? Sebab kita menentukan waktu masuk, waktu habis dengan hisab, dengan palak. Tu kata bid'ah. Bid'ah hasanah lah. Kalau bid'ah dolalah, dosa sesak belaka, tak ada lah kitanya. Ni, jangan dengar separuh jalan Ada tak orang dengar separuh jalan, dia geripuk ke jabat mufti. Dia kata, Ustaz Wan mengajar, tengok takwim nak menentukan waktu semai, bid'ah, dia kata. Dah yelah, masa Nabi ada ke jadual takwim? Tak ada, bid'ah lah. Tapi dia dengar bakal dia dengar lalu naik motor gitu je bakali. Naik motor dia pun dengar di speaker. Bid'ah. Ni satu benda ni nak ripuk. Gitu. Ripuk nasib baik jabat akad telefon tu hok kenal. Tidak, kalau tak kenal susahlah. Pelik tu dia kata. Bid'ah lah sebab tidak ada pada masa Nabi, tapi bid'ah yang hasanah. Tak apalah tu, tak mau bicara tu. Nak ceritanya kitanya berpuasa lebih kepada hisab. Kita serah kepada pihak berkuasa agama. Yang mana berkaitan dengan hisab ni, kebanyakan ulama-ulama terdahulu sama sekali tidak menerima hisab. Tidak menerima. Kebanyakan ulama-ulama terdahulu tidak menerima hisab. Di antara yang tidak menerima hisab adalah pandangan Syekh Ibnu Hajar. Pandangan Syekh Ibnu Hajar, tak ada hisab. Tak boleh pakai. Nak berpuasa, tengok anak bulan Ramadan. Nak raya, kena nampak anak bulan Syawal. Hisab-hisab tidak diterima. Itu pandangan Syekh Ibnu Hajar. Tapi pandangan Syekh Rambalinya, terima. Hisab, terima, palak. Jadi nak cerita ni benda khilaf. Cuma nak ceritanya, banyakkan ulama-ulama terdahulu tidak menerima hisab, tidak menerima palak. Tapi ulama-ulama terkemudian, mereka menerima hisab, mereka menerima palak, yang mana mengikut ilmu mereka, ilmu hisab, ilmu palak,
ketepatan, sama ada menentukan satu Ramadan, satu Syawal, ketepatan untuk menentukan waktu semayang ni dikatakan 99.9% dia kata. Letak 100% lah senang. Nak cerita apa ni? Tepat. Sebab tepatnya mereka menetapkan minit berapakah berlakunya gerhana, minit berapakah gerhana tu jadi cerah. Maknanya ini ilmu falak belaka ni. Makna pada minit sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari atau bergerhana bulan, tepat. Ini ilmu falak, ilmu hisab. Jadi dengan ketepatan inilah kebanyakan ulama-ulama kemudian menerima pakar hisab. Tapi kebanyakan ulama-ulama yang terdahulu tidak menerima hisab. Contoh dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi tidak terima hisab. Dalam kitab Tuhfah bagi Ibnu Hajar tidak menerima hisab. Ini kalau cerita bab fiqh lah. Tapi tak apalah, kita mengikut sebagaimana ketetapan pihak berkuasa agama. Mereka pakai dua kaedah, hisab dan ru'yah. Tapi pada hakikatnya mereka lebih kepada hisab falak. Ru'yah tu ambil sunnah sahaja. Ru'yah ambil sunnah. Kan kita dulu-dulu kan betul-betul pakai ru'yah. Dulu-dulu betul-betul pakai ru'yah. Tengok anak bulan, nampak barulah puasa, nampak barulah raya. Thailand raya dah, kita tak raya lagi masa tu. Maksud saya ngaji belah sana. Orang belah sana nampak anak bulan Ramadan, nampak anak bulan Syawal. Orang Malaysia tak nampak anak bulan. Orang Malaysia tak nampak anak bulan. Ini ceramah orang lah, bukan saya kata ni. Ceramah orang. Nak nampak anak bulan macam mana dia kata? Lawang pok bulan. Bila lawang pok bulan, nak anak bulan, pok mana nak beri? Faham tak ni? Sekarang tu sudahlah. Orang ceramah. Nak anak bulan. Nak tengok anak bulan. Nak minang anak orang lah. Dengan pok kita lawan. Mana pok nak terima? Tapi masa tu memang tak nampak. Tak, masa tu masih lagi pakai ru'yah. Akhirnya kita raya terkemudian. Di Thailand raya dah, di Malaysia tak raya lagi. Akhirnya mereka masih lagi pakai ru'yah, tapi mereka lebih kepada falak, lebih pada hisab. Waktu pembicaraan permulaan dalam kitab Hidayatus Sibyang. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, syarat wajib puasa tajuk besar dia, syarat sah puasa tajuk besar dia. Kemudian pergi kepada rukun puasa, pergi kepada bicara niat, pergi kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi insya-Allah pada malam ni saya lebih kepada syarat. Rukun insya-Allah lah. Bicara bab niat insya-Allah. Ni jemputan yang kedua. Jemputan yang kedua. Bukan minggu depan tau, sekali lagi tau. Sekali lagi. Jemputan yang kedua insya-Allah lah kita pergi kepada bicara rukun puasa, bicara bab niat apa semua. Jadi untuk minggu ni saya lebih kepada syarat. Dia ada dua syarat. Satunya syarat wajib puasa, satunya syarat sah puasa. Sama dengan bicara sembahyang begitu juga. Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Ini kena ngaji molek ni. Satu laginya syarat qabul dia panggil. Qabul. Tahu qabul? Tahu qabul? Ijab qabul, faham? Ijab qabul. Apa dia qabul? Syarat ibadah kita diterima. Puasa, sembahyang, dia panggil syarat qabul. Syarat qabul ni pergi pada ilmu tasawuf. Itu bergantung kepada keikhlasan. Kalau kata syarat sah lengkap, rukun lengkap, maka sahlah puasa, sahlah sembahyang. Pada ni. Kalau kata syarat rukun haji lengkap, sahlah haji. Tuan terima tak terima, ikhlas ke tidak. Tu dia pergi pada syarat qabul.
Syarat kau nak terima bergantung kepada keikhlasan. Itu pergi kepada bicara dalam kitab tasawuf. Cuma dalam kitab Sulam Mubtadi, kitab fiqh karangan Syekh Al-Fatani, didatangkan 3 syarat dalam kitab fiqh. Syarat wajib, tapi ini bicara bab sembahyang. Syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat qabul sembahyang. Ni. Syarat Tuhan nak terima. Nak terima ni bergantung kepada keikhlasan hati. Jadi kita pergi pada syarat wajib, syarat sah. Ini dalam bicara fiqh. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Jadi berasa macam tak berapa nak lengkap lah, sebab dengar saja je. Memang saya biasanya photostik bagi, tapi atau dia jadi macam kelang kabut. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Nah, didatangkan syarat wajib puasa ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Syarat wajib ada 4, syarat sah ada 4. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Sama dengan syarat wajib sembahyang lain, syarat sah sembahyang lain. Kalau 2 syarat ni kita tidak mengetahui dan kita tidak boleh membezakan, jadi bolonglah kitanya. Dalam bab hukum hakam, siapakah yang wajib puasa, siapakah yang wajib sembahyang. Dia cukup syarat wajib, maka bila berkewajipan puasa, berkewajipan sembahyang, lengkapkan syarat sah pula. Tapi permulaannya syarat wajib, mana lengkap syarat wajib, maka berkewajipan puasa. Boleh pergi pada syarat sah. Jadi syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Syarat sah puasa yang pertama, Islam. Syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Syarat sah puasa yang pertama, Islam. Tapi pembicaraannya berbeza. Islam syarat wajib dengan Islam syarat sah. Mana kalau kita nak memahami betul-betul perbezaan Islam syarat wajib yang pertama, Islam menjadi syarat sah puasa yang pertama. Kalau kita betul-betul nak memahami, panjanglah bicara dia. Jadi syarat wajib puasa Islam ni termasuk mereka yang dihukumkan seperti orang Islam walaupun mereka sudah tidak Islam. Siapa? Orang murtad, waliyazabillah. Orang murtad ni orang Islam asalnya, tiba-tiba keluar daripada Islam. Maka orang murtad ni dia duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Tapi dia murtad, dia kafir. Tapi hukum dia seperti orang Islam. Mana apa ni? Kamu tetap berkewajipan puasa, kamu tetap berkewajipan sembahyang. Dia tak sama dengan Islam lawang dia kafir asli. Islam lawang dia kafir asli. Bukan kafir asli. Bukan kafir orang asli ni. Kafir asli, kafir asal. Dia lahir daripada ibu bapa kafir. Lain. Adapun orang Islam tiba-tiba waliazabillah dia keluar agama jadi murtad. Walaupun dia sudah kafir murtad, dia tetap dihukumkan seperti orang Islam pada kewajipan puasa, pada kewajipan sembahyang dan kewajipan-kewajipan yang lain. Ada ni. Dia orang kafir dah, tapi kedudukan hukum ke atas mereka sama dengan hukum ke atas orang Islam yang wajib puasa, yang wajib sembahyang. Pada masa seseorang itu murtad, waliyazabillah, memanglah tidak puasa, tidak sembahyang, sebab kalau nak puasa sembahyang pun tidak sah sebab dia murtad. Dia bertaubat kembali, masuk Islam kembali, dia wajib kena qada puasa dan sembahyang yang ditinggalkan pada masa dia murtad. Tak sama dengan orang kafir asli. Orang kafir asal, dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, tak ada qada puasa, tak ada qada sembahyang, tak ada. Dia berbeza dengan kafir murtad.
Sebab kafir murtad ni dihukumkan seperti orang Islam. Pada kewajipan puasa contohnya, pada kewajipan sembahyang contohnya, pada kewajipan zakat contohnya. Dia bertaubat kemudian dia kena qada puasa, sembahyang, zakat. Sebab dia masih lagi dihukumkan seperti orang Islam dengan bahawa kewajipan puasa, kewajipan sembahyang kekal atas orang kafir. Jadi syarat wajib yang pertama Islam walaupun Islam bil quwah dipanggil, menempati seperti hukum orang Islam, dipanggil Islam pada hukum, bukan Islam yang sebenar sebab dia sudah murtad walaizabillah. Jadi mana kewajipan tu kekal. Bila masuk je Islam, dia tak boleh nak keluar Islam mudah-mudah, tak boleh. Pada ni kemudian kita bicara berkaitan dengan syarat wajib yang pertama Islam. Orang yang kafir murtad kekal kewajipan puasa sembahyang contohnya. Orang kafir asli tidak ada kewajipan. Tidak ada kewajipan dengan bahawa kita tidak wajib suruh dia berpuasa, kita tidak wajib suruh dia sembahyang. Orang murtad kita wajib suruh dia puasa, kita wajib suruh dia sembahyang, tak berkuasalah. Dengan bahawa kita perintah mereka mengucap dua kalimah syahadah kembali, kemudian perintah dia puasa, perintah dia sembahyang. Ini kewajipan atas pihak berkuasa. Adapun orang kafir asli tidak ada kewajipan ke atas kita suruh mereka berpuasa, suruh mereka bersembahyang. Tetapi atas batang tekuk mereka ada kewajipan puasa, ada kewajipan sembahyang. Dia tidak berpuasa, tidak sembahyang, dia mati dalam keadaan kafir. Dengan kekafiran dia kekal neraka selama-lamanya. Kerana tidak berpuasa, seksaan neraka tambahan. Kerana tidak sembahyang, seksaan neraka tambahan. Kerana zakat tak bayar, seksaan neraka tambahan. Kerana dia berjudi, kerana dia minum arak, kerana dia berzina, seksaan neraka tambahan. Daripada tambahan hak seksaan neraka kerana dia kafir. Padan. Ini mungkin payah sikit kita nak tu. Dia begini. Orang kafir khilaf ulama mukhatabuna bi furu'i syariah ataupun tidak. Maknanya mereka kena tak tuntutan syarak atau kafir ni. Mana? Kewajipan, contohnya puasa sembahyang. Larangan, contohnya jangan berjudi, jangan minum arak, jangan berzina. Ada tak tuntutan hukum ni? Jumhur kebanyakan mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, mereka ada kewajipan dan mereka ada larangan, contohnya berjudi, minum arak, berzina. Mereka tak puasa, mereka tak sembahyang, neraka seksaan tambahan. Mereka berjudi, minum arak, berzina, neraka seksaan tambahan daripada seksaan asalnya kerana mereka kafir. Ini jumhur kebanyakan mazhab. Dia furu' agama. Adapun usul agama perintah supaya masuk Islam dan beriman, orang kafir pun ijma' ulama mereka kena tuntutan. Hak khilafnya bi furu'i syariah, bukan bi usuli syariah. Bi usul bab Islam dan iman, orang kafir sendiri pun berkewajipan. Mereka tidak masuk Islam, mereka tidak beriman, mereka akan diseksa neraka kekal selama-lamanya. Itu tak ada khilaf. Hak cabang-cabang agama ni, atas mereka ada tak kewajipan puasa? Ada atas pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Ada tak kewajipan sembahyang? Ada. Tapi nak berpuasa, nak bersembahyang, mengucap dua kalimah syahadah terlebih dahulu. Sebab syarat sahih pertama adalah Islam. Jadi orang kafir yang tidak berpuasa, mereka berdosa dan mereka akan diseksa dengan seksaan tambahan. Dia gini, contoh dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Hingga akhir ayat. Sesungguhnya orang yang kafir dan mereka menghalang agama Allah, maka akan ditambah atas mereka seksaan kerana menghalang agama Allah, lebih daripada seksaan kerana kafir. Ayat.
orang-orang yang kafir dan menghalang agama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata akan ditambahkan azab kerana menghalang agama Allah, azab yang lain daripada azab kerana kafir. Contohnya Abu Lahab, contohnya dia kafir dan dihalang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan Abu Talib, dia kafir tapi tidak menghalang. Abu Lahab dia kafir dan wasaddu an sabilillah, dia halang agama Allah. Jadi Abu Lahab ni dia akan kena seksaan kerana halang agama Allah, lebih daripada seksaan suku Sakak daripada seksaan kerana dia kafir. Jadi adapun Abu Talib dia kena seksaan kerana kafir. Seksaan kerana menghalang agama Allah tidak ada, sebab Abu Talib tidak menghalang agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kafir buat kesalahan yang lain, dia akan kena seksaan tambahan. Faham tak ni? Tak puasa, seksaan lain daripada kekafiran. Tak sembahyang, seksaan lain daripada kekafiran. Berjudi, menaruh, berzina, tu seksaan lain. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi apabila orang kafir tu tidak berpuasa berdosa, maknanya dia makan tu berdosa. Dia makan tu berdosa, dia akan kena seksaan tambahan di hari akhirat kerana tidak berpuasa. Bila orang kafir tidak berpuasa ni selalu berdosa, kita boleh dan nak beri dia makan minum? Tak boleh. Kita haram beri dia makan minum siang hari Ramadan. Sebab apa? Sebab kita tolong orang kafir atas maksiat. Apa maksiat? Makan. Di siang hari Ramadan, maksiat apa? Maksiat. Sebab mereka ada kewajipan tu. Kita beri dia makan, dosa sama kita. Kan? Dia makan minum hak barang dia, kita siapa peduli ya? Dia makan minum hak barang dia, tak ada kena-kena dengan kita. Kita jangan beri ke dia. Dia cari sendiri, dia punya hak. Kalau kita beri dia makan minum, makna dia berdosa, kita akan berdosa sama kerana kita tolong atas kemaksiatan. Sebab orang kafir ada kewajipan berpuasa, kewajipan bersembahyang dan kewajipan-kewajipan agama yang lain. Pernah timbul daripada asalnya lesen arak di Terengganu 46 lesen asalnya 46. Kemudian bertukar kerajaan, lesen 46 tinggal 4 lesen sahaja. Daripada 46 hanya tinggal 4 lesen. Kuala Terengganu 1, Kemamang 1, mana dia ada 4 lesen saja daripada 46. Walhal yang bukan Islam di Terengganu kita ni berapa kerat, tapi lesennya 46. Banyak tu. Jadi lesennya dikurangkan tinggal 4. Ke Melayu mudah lupa. Daripada 40 tinggal 4. Maka ada orang ceramah, dia kata tinggal 4 pun tak boleh. Sebab kita beri lesen minum arak pada orang kafir minum arak berdosa, yang tukang beri lesen pun berdosa. Sebab apa? Sebab tadilah orang kafir minum arak, dia berdosa, dia akan kena seksaan tambahan dan neraka. Yang tukang beri lesen kepada orang kafir 4 tadi daripada 46 tu, dosa sama dia kata. Lepas tu macam mana? Kalau kamu nak Islam sungguh, 1 lesen pun jangan beri. Kalau kamu nak Islam sungguh, jangan tinggal 4 lesen, 1 lesen pun jangan beri. Kalau nak Islam sungguh. Hak siapa ke 46 lesen tu nak Islam macam mana tak tahulah, sebab 46 dah sebelum tu. Jadi hak 4 lesen ni tak berapa nak Islam molek lagi. Nak Islam molek 1 pun jangan tinggal. Tapi sebelum tu 46 lesen. Tu macam mana pula, wallahu alam lah. Apabila kita beri lesen kepada orang kafir minum arak, walaupun hanya 4 lesen,
Kafir minum arak berdosa, yang tukang wilesen pun berdosa. Betul lah, bukan pekoh dia gitu. Jadi kalau kamu nak Islam sungguh, 4 pun jangan, tinggal kosong. Tidak sedar sebelum tu 46. Okey je. Tak apalah tu. Ada ni. Sebab apa orang kafir? Ada perintah kewajipan, ada larangan. Orang kafir haram minum arak. Bila saya berdosa sama. Tapi macam mana jadi boleh tinggal 4 lesen? Dia dalam bab pemerintahan ni, dia tidak boleh pakai satu mazhab. Tak boleh pakai satu mazhab. Sebab dia kena luah. Dia kena luah. Jadi mazhab manakah? Pihak berkuasa pada masa tu tinggalkan 4 lesen. Kalau kosong terus, dia hasut pasal lain pula. Kalau kosong terus, dia hasut pasal lain pula. Ni. Dulu pernah, apabila di Kelantan tidak dibenarkan minum arak di tempat yang terbuka. Nak minum arak, minum di rumah. Mu nak mabuk, mu mabuk di rumah. Jangan mabuk di tempat terbuka. Nanti kamu bawa kereta, kamu akan langgar orang sebab kamu mabuk. Kamu nak minum arak, minum di rumah. Minum berapa tong pun, minum di rumah. Jangan minum tempat terbuka. Maka adalah golongan-golongan yang nak mencabar. Dia akan buat satu pesta minum arak di tempat yang terbuka, di markah mereka. Nak tengok kerajaan negeri berani ambil tindakan ke tak. Kerajaan negeri cerdik. Okeylah, bila nak buat pesta minum arak ni sebab nak lawan, nak cabar. Kerajaan negeri kata, kita akan benarkan untuk 1 hari tu. Minumlah sebanyak mana, kita hanya nak ambil gambar. Nak tengok cerdik macam mana orang minum arak ni. Tak jadi buat, tak jadi buat ni. Nak tengok cerdik orang minum arak ni. Sebab dia nak cabar. Sebab kerajaan tidak benarkan minum arak cara terbuka, dia nak cabar minum cara terbuka. Nak tengok, mari takat ke tak? Kerajaan negeri kata, tak apa. Bila mu nak minum arak? Kita akan benarkan pada hari tu. Cuma kita nak ambil gambar orang minum arak ni pasal mana jadi dia. Tak jadi minum. Jadi hak berkaitan dengan kalau hak 4 tadi tinggal kosong, dia hasut pasal lain pula jadinya. Ada tukang hasut dia pula. Ini ialah nak bawa pada kerja agama ni macam-macam rintangan. Tak sagi luahlah diri kita sendiri. Kita nak kembali pada agama, macam-macam rintangan dalam diri kita. Kita nak bawa agama dalam keluarga, tak akan sekata. Macam-macam rintangan yang akan kita terima daripada keluarga. Daripada bini kita, daripada anak kita sendiri. Faham dah? Tambahan pula kita nak bawa agama secara syumul. Jadi banyaklah rintangan. Itu dia punya cabaran dia, perjuangan. Itu tak boleh lagi dah tu. Sebab dunia ni tempat perjuangan, tempat rintangan. Bukan tempat bersenang-lenang atas dunia ni. Tapi waktu kita kena ambil pengajaran molek. Cuma saya nak sentuh di sini macam mana pandangan yang mengatakan kalau kita wilesen arak 4 tadi pada orang kafir, orang kafir minum arak berdosa akan diseksa tambahan dan neraka. Orang yang wilesen pun berdosa juga. Itu mazhab Syafi'i kita. Sebaliknya mazhab Hanafi. Kajian dia hukumul hakim biaqta'ul khilaf. Makna hukum yang dipilih oleh pihak berkuasa agama tak ada bicara dah mazhab mana-mana dia boleh ambil belaka. Tak ada ni. Asalnya mazhab Syafi'i begian-begian pihak berkuasa agama dipilih ni panggil mazhab yang lain. Maka mazhab Syafi'i ni jadi ilmu je lah, ilmu je. Tak boleh nak bahas dah. Faham tak ni? Tak boleh nak bahas dah. Ni contoh-contoh. Kita maklum mazhab Syafi'i. Tidak sah kita berzakat dengan duit. Wajib berzakat dengan makanan kita tu beras. Tidak sah berzakat dengan duit. Tapi mazhab Syafi'i membenarkan berzakat dengan duit. Pihak berkuasa agama menetapkan zakat dengan duit. Nak bayar beras mereka masih lagi terima. Maka di sini kita nak bahas dah. Kita mazhab Syafi'i. Zakat bayar dengan duit tidak sah. Tak boleh bahas dah.
Sebab pihak berkuasa agama telah memilih pandangan mazhab Hanafi, bayar zakat boleh dengan duit, tapi kalau nak bayar beras mereka masih lagi terima. Begitu saja. Jadi hak kata bayar zakat dengan beras ni dia panggil tinggal hukum. Itu hukum syariat. Bayar zakat dengan duit hukum dan gonung dia panggil. Hukum syariat dan undang-undang. Mana kena pakai hak perkara hukum yang dipilih oleh pihak berkuasa agama. Jadi dalam mazhab Hanafi, orang kafir tak ada kewajipan agama dan tak ada larangan agama. Orang kafir kita boleh beri dia minum arak. Itu mazhab Hanafi. Sama juga mazhab Hanafi, orang kafir kita boleh jamu makan, boleh jamu minum ke dia. Sebab dia tak ada kewajipan puasa. Dia makan syahri Ramadan, tak ada dosa, tak ada seksaan tambahan dan mereka tidak ada. Jadi kita beri makan, minum pada orang kafir sama dengan kita beri makan, minum kepada kucing gitu ya lah. Kucing makan minum sehari Ramadan berdosa tak? Kita boleh beri makan. Orang kafir makan minum sehari Ramadan pun tidak berdosa, kita boleh beri makan. Itu mazhab Hanafi. Orang kafir tak ada hukum. Orang kafir tak ada kewajipan puasa, tak ada kewajipan semayang, tak ada haram berjudi, tak ada haram minum arak, tak ada haram berzina. Orang kafir diseksa semata-mata dengan kekafiran mereka saja. Itu mazhab Hanafi. Jadi maknanya kalau orang kafir mai rumah kita sehari Ramadan tu, berilah dia minum. Ni kita katalah. Kita nak beli barang perabot contohnya. Jadi dia punya pekerja dia tak sempat dah. Dengan boh-boh dia pun atau juga. Ataulah ni. Dengar khusinya. Hak baru-barulah hari raya kan. Lelah lah kawan tu. Ji, air segelah. Minta maaf. Awak saya tak boleh minum air. Kenapa Ji? Mazhab Syafi'i haram biar awak minum air. Pening kawan tu. Dah ni kawan tu. Mazhab Syafi'i haram biar awak minum air. Peninglah kawan tu. Akhirnya Haji ni kedeku air segelah dah ui. Berilah dia minum. Mazhab Hanafi tak ada hukum. Tak ada hukum. Jadi samalah kalau beri lesen minum arak 4 ke untuk orang kafir tak ada kesalahan sebab mereka tak ada hukum. Itu mazhab Hanafi. Tanda ni. Jadi mazhab Syafi'i kita dan kebanyakan mazhab yang lain atas orang kafir tu memang ada kewajipan puasa. Cuma kita tak wajib suruh mereka berpuasa. Itu kita bicara syarat wajib yang pertama Islam. Syarat sah yang pertama Islam. Ini kita nak ambil molek. Syarat sah yang pertama Islam. Islam bil fi'li dia panggil. Islam hak sungguhti. Islam syarat wajib, murtad pun masuk juga dalam hukum dia. Kekal kewajipan puasa semayang. Adapun Islam syarat sah, kita nak bicara Islam syarat sah. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah semayang pertama Islam. Syarat sah haji yang pertama Islam. Syarat sah zakat yang pertama Islam. Islam yang menjadi syarat sah ni Islam bil fi'li. Bukan Islam bil fi'li, Islam hak sungguhti yang beriman. Itlaq Islam yang beriman. Barulah sah puasa, barulah sah semayang, barulah sah haji, barulah sah zakat. Islam yang beriman. Itu Islam bil fi'li, Islam hak sungguhti. Orang murtad memanglah awal-awal lagi dah. Orang yang rupa zahirnya Islam, orang yang rupa zahirnya Islam, Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, dia jadi orang Islam, tiba-tiba berpegang dengan akidah yang kafir, imannya tidak sah, wali'azubillah, semayang puasa tidak sah, semayang dia tidak sah, haji zakat pun tidak sah. Zahir Islam, tapi dia bukan Islam yang sungguhti. Sebab dia hanya Islam pada zahir. Tetapi dari segi pegangan, berpegang akidah-akidah yang kafir. Sebab kita kena faham molek, Islam lain, iman lain. Islam kita warisi daripada ibu bapa, iman tidak warisi. Orang Islam terkadang tidak beriman. Kita maklum,
orang munafik, orang Islam. Abdullah bin Ubay, orang Islam. Semayang berjemaah di belakang Nabi SAW. Orangnya Islam. Kematian Abdullah bin Ubay disemayangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi pun nak semayang, tapi turun ayat melarang Nabi bersembahyang. Kemudian Abdullah bin Ubay ni dikapankan dengan jubah Nabi SAW. Sebab Abdullah bin Ubay adalah orang Islam. Tetapi kafir di sisi Allah, tidak beriman. Mana Islam lain, iman lain. Jadi kalau dia orang Islam tapi tidak beriman, berpegang dengan akidah-akidah yang kafir, puasa tidak sah. Semayang tidak sah. Haji, zakat tidak sah. Ada ni. Orang Islam tapi yang tidak lengkap keenam rukun iman, terutama rukun iman yang keenam. Terutama rukun iman yang keenam. Pada bicara qada, pada bicara qadar. Ada yang mana terpesong pada bicara qada, tak kafir ijma' ulama, imannya tidak sah, orangnya Islam. Ada bicara qadar, terpesong pada bicara qadar, yang kafir ijma' ulama, orangnya Islam, maka puasa tidak sah, semayang tidak sah. Dia bertaubah kemudian, dia kena qada balik puasa sembahyang yang dia kerjakan pada masa dia kafir tu, yang tidak sah. Ada ni. Hak berpegang dengan pegangan yang kafir ijma' ulama, atau kena ngaji molek. Dia terpesong dalam bab qada dan qadar, ada terpesong sampai tahap kafir ijma' ulama. Kafir ini tidak sah iman. Orangnya orang Islam. Diwarisi daripada ibu bapa, pegangan dia kafir. Iman dia tidak sah. Sebab nak sah iman, kena lengkap ke enam rukun iman. Oh sah. Macam kita lah nak sah sembahyang, kena lengkap 13 rukun sembahyang. Baru lah sah. Sebab rukun kan. Jadi nak sah iman, kena lengkap ke enam rukun iman, termasuk qada dan qadar. Maknanya kalau dia zahirnya Islam, tapi bab qada dan qadar berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama, tidak sah. Puasa tidak sah. Sembahyang tidak sah, wajib diqadakan kembali. Dia ke Mekah pun tidak sah. Maka mereka belum lagi melaksanakan kewajipan haji sekali sama hidup. Ini kena faham molek. Iman. Islam memang dah warisi iman. Apa makna beriman dengan kitab? Rukun iman yang 3. Apa makna beriman dengan kitab? Apa makna beriman dengan Al-Quranul Karim? Apa makna beriman dengan Al-Quranul Karim? Kita beriman tiap huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim. Walaupun hanya satu huruf, tak ada makna sekalipun, kita wajib beriman. Qaf, apa makna? Satu huruf sekalipun wajib kita imani. Kalau tidak beriman, qaf tak pakar, bukan apa tak ada makna. Alif lam mim, 3 huruf ni tak jadi tak pakar sebab tak ada makna. Batal iman dia. Kalau cakap mulut, batal Islam dia, wal-iazabillah. Satu huruf saja. Apa makna beriman dengan Al-Quranul Karim? Kena faham boleh? Ini syarat sah puasa, syarat sah sembahyang. Apa makna beriman dengan Al-Quranul Karim? Kita imani akan sekalian hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Kita wajib imani. Perintah Al-Quran, aqimus solah, kita beriman dengan perintah Al-Quran. Al-Quran perintah fal yasumhu, kita beriman perintah kewajipan puasa. Al-Quran yang sama perintah faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan kedua tangan pencuri laki dan penjubah. Kita wajib kena imani. Itu perintah Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita beriman akan kewajipan puasa. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, bunuh balah, cedera balah. Sebagaimana kita wajib beriman dengan kewajipan puasa, kita wajib beriman kewajipan qisas. Ini bab iman. Kalau tak ada ini, tak ada iman, tak sah iman, puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, ibadah malah tidak sah.
iman. Pelaksanaan itu pergi pada ihsan, itu perjuangan. Pelaksanaan itu pergi pada perjuangan. Ni, hati kita ni. Perintah sembahyang. Ni, hati kita macam mana perintah sembahyang? Ni, bunga hati kita dengan perintah sembahyang. Kewajipan puasa ni, hati kita terima macam mana? Sebagaimana hati kita terima kewajipan sembahyang, begitu juga hati kita terima kewajipan kerak tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Ayat kan fajliduhuma, sebab oleh kamu akan kedua pezina perempuan dan pezina lelaki. Quran perintah, kena imani di sini. Kalau hati tidak beriman, habis tak ada. Puasa tidak sah, sembahyang tidak sah. Sebab syarat yang pertama, Islam bil fi'li, Islam sungguh ti, Islam yang beriman. Kita kena faham boleh apa makna beriman dengan Al-Quranul Karim. Bukan hanya membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, bukan hanya cium, bukan hanya junjung. Itu mukjizat yang paling besar yang nyata depan mata kita sampai kiamat. Mukjizat Nabi yang paling banyak mukjizat. Yang paling besar Al-Quranul Karim yang nyata depan mata kita sekarang sampai kiamat. Jadi mukjizat Al-Quran ini bukan hanya untuk cium. Hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim kita imani sepenuhnya. Itu orang yang beriman. Barulah cukup syarat sah puasa yang pertama, syarat sah sembahyang, haji, zakat yang pertama, iaitu Islam yang sungguh ti, Islam yang beriman. Ini bicara bab iman. Ini masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan hukum agama Allah itu perjuangan. Tertegak atau tidak, itu bukan bonus. Itu di luar kemampuan kita. Kalau kata tak bunyi mana dah perjuangan untuk menegakkan hukum agama Allah, bunyi tak bunyi, itu kewajipan setiap orang. Bukan kewajipan siapa-siapa. Kewajipan orang Islam yang beriman. Bukan kewajipan satu-satu golongan, bukan. Oh, kamu nak Islam kan? Apa kamu tak bunyi dah? Apa kamu je nak Islam? Kami tak mau Islam. Itu perjuangan orang Islam, lelaki dan perempuan, orang Islam yang mukallaf, yang berakal serta baligh. Kalau orang tak bunyi dah, kita yang bunyi. Yang bicara bab orang. Tak ada ni. Tapi itu cerita bab perjuangan, kita cerita bab iman. Macam mana hati kita terima akan sekalian hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Macam mana boleh berlaku, pernah berlaku satu masa, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada gejala ni. Gejala ni alhamdulillah sudah tidak ada. Tapi pernah timbul satu masa sujud kepada Allah, sujud kepada Allah 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sudah sembahyang, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, keluar di mulut. Bukan lepas sembahyang ni, faham tak ni? Jangan kata lepas sembahyang keluar mulut, bukan. Nak ceritanya sembahyang 5 waktu tak pernah tinggal. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Di luar sembahyang, hukum kerak tangan, hukum tak pakai, hukum zoling, hukum primitif, hukum untuk jangga pipa. Hukum tak pakai ni hukum Allah tak pakai. Yang kamu sembahyang sujud kepada siapa? Kepada Allah yang menetapkan hukum tak pakai. Hukum kerak tangan ni zoling. Kamu sembahyang, kamu sujud 2 kali kepada Allah Tuhan yang zalim. Ini pelik. Pernah berlaku zaman yang seumpama ni. Orang yang sujud kepada Allah, hukum Allah tak pakai, hukum Allah zalim. Hukum Allah ketinggalan zaman. Hukum Allah tidak sesuai. Tapi sujud kepada Allah. Tak ada ni. Kan pelik tu. Tapi alhamdulillah gejala tu sudah tidak ada. Secara zahir di lidah sudah tidak ada. Di sini macam mana? Perhitungan di sini. Perhitungan iman. Ini perhitungan. Sama ada puasa kita sah
sama ada semakin kita sah di sini. Iman masing-masing. Persoalan husnul khatimah, baik kesudahan adalah al-maut alal iman. Mati dalam keadaan imannya lengkap. Pandai ni. Iman hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kurniakan taufik hidayah, hati dia akan beriman. Kalau Allah tidak kurniakan taufik hidayah, hati dia tidak akan beriman. Sebaik-baik Abu Talib sampai sudah tidak beriman. Abdullah bin Ubay hidup bersama dengan Nabi. Tengok Nabi. Nabi SAW tanpa mukjizat sudah cukup. Nabi SAW tanpa mukjizat sudah cukup. Sebab apa? Kelakuan Nabi sempurna. Tubuh badan Nabi sempurna. Peluh Nabi wangi. Tidak ada satu kecacatan pun di tubuh Nabi. Makna dengan Tuhan jadikan Nabi seumpama itu, tak perlu pada mukjizat dah. Tapi walau macam mana pun, hati milik Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak seseorang beriman, Allah akan buka hati mereka kepada keimanan. Allah kehendak seseorang tu kufur dan sesat, Allah Taala akan sempitkan hati dia. Macam mana kita orang kemudian 1400 tahun lebih cerita mukjizat Nabi, kita percaya sepenuhnya. Cerita kelebihan yang ada pada tubuh Nabi, kita percaya sepenuhnya. Macam mana orang pada masa Nabi hak kafir tu tengok depan mata tapi hati tidak percaya. Hati milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena balik pada hati kita masing-masing. Macam mana kedudukan hati kita kepada beriman dengan Al-Quranul Karim. Rukun iman yang ketiga. Beriman dengan kitab. Sebab apa? Ini penentuan. Sah ataupun tidak puasa kita, sembahyang kita dan ibadah yang lain. Jadi syarat sah yang pertama, Islam bil fa'li, Islam hak sunguti, Islam yang beriman. Barulah sah puasa, barulah sah sembahyang dan ibadah yang lain. Sebab tu kita bicara hak syarat sah yang pertama Islam, jangan hanya bicara bilang, jangan letak pada Islam ni lah Islam hak warisi. Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Jadilah kalau berpegang akidah yang kafir, puasa tidak sah, sembahyang tidak sah, wajib diqadhakan. Itu syarat sah yang pertama adalah Islam. Kemudian kita pergi kepada syarat wajib yang kedua, baligh. Syarat wajib yang ketiga, akil. Syarat sah yang kedua, akil. Jadi saya pergi pada huraian lah. Tadi syarat wajib Islam, syarat sah Islam, tapi huraiannya berbeza. Syarat wajib berakal, syarat sah berakal, huraian dia pun berbeza. Mungkin kita minggu ni syarat wajib syarat sah pun separuh-separuh je kali. Syarat wajib berakal, syarat sah berakal. Syarat wajib berakal keluar orang gila. Orang gila tak wajib puasa, kita maklumlah. Adapun syarat sah puasa berakal, syarat sah puasa berakal dengan makna akal tu tamyiz. Akal boleh membezakan, maka sah puasa dia. Keluar yang tak sahnya siapa? Orang gila dan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Dia gitu. Jadi gini, berakal syarat wajib, berakal syarat sah. Berakal syarat wajib, keluar orang ni tak wajib ni, orang gila. Orang gila tak wajib, kita maklumlah. Kemudian berakal syarat sah, keluar dengan bau tidak sah adalah orang gila satu dan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ada ni. Berarti kalau kanak-kanak tu sudah mumayyiz, tahu mumayyiz, mayit itulah mumayyiz, yang boleh membezakan mana yang suci, mana yang najis, mana yang bersih, mana yang kotor,
yang boleh istinja sendiri, yang boleh mengetahui mana manfaat, mana mudarat, itu mumayyiz. Kita letaklah 6-7 tahun tu mumayyiz dah. 6-7 tahun tu mumayyiz. Jadi syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Syarat sah ibadah berakar dengan makna mumayyiz. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz, sah puasa dia, sah sembahyang dia. Tapi syarat wajib balik. Syarat wajib balik. Syarat wajib balik, selagi tak balik tak wajib. Tapi syarat sah adalah mumayyiz. Bukan balik. Faham tak ni? Syarat sah adalah mumayyiz. Berakar dengan makna mumayyiz. Sebab itulah walaupun kanak-kanak ni belum balik tapi sudah mumayyiz, sah bang dia, sah iqamah dia. Jadi budak-budak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, dia azan, dia iqamah, maka sudah tertunai tuntutan sunat kifayah. Tahu tak sunat kifayah? Kita tahu fardu kifayah. Fardu kifayah dengan makna seorang buat gugur kewajipan yang lain. Sunat kifayah ni sunat bang. Marilah budak seorang bang dicomel. Tapi belum balik. Tapi sudah mumayyiz lah. Maka bang dia sah, sudah tertunai sunat kifayah. Orang lain tak makruh dah. Dia gitu. Dia fardu kifayah, buat seorang gugur kewajipan atas orang lain, tak berdosa orang lain. Sunat kifayah, seorang azan, seorang iqamah, maka gugur tuntutan sunat atas orang lain dan orang lain pun tak makruh dah. Itu sunat kifayah. Jadi budak yang azan iqamah ni sah walaupun belum balik, sebab syarat sah bukan balik, syarat sah adalah mumayyiz. Tetapi dia makruhkan sebab mereka belum balik, itu cerita lain. Fardu takdir, anak tu ngaji molek, mana Quran pandai, semayang pandai, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tanya dia, mimpi tak lagi? Pandai mimpi ni, mimpi gajah. Kenal mimpi gajah? Teguh ngajar tu mimpi gajah. Kita nak tanya budak, mu pernah mimpi tak? Nak tanya macam mana? Kau tanya, awak nak tanya sikit lah. Pernah tak mimpi? Wah, mimpi tak malang ayah dia kata. Dia kata mimpi. Dok, mimpi gajah. Gajah mana pula? Mimpi jumpa gajah ke? Pening budak tu. Tapi budak ni pandai tau. Budak ni pandai. Maknanya umur 12 tahun. Pandai. Quran pandai, semayang pandai. Tapi kita tanya dia, dia tak bermimpi lagi. Tak balik lagi. Dan macam mana ni kita nak semayang belakang dia boleh kedak sebab dia pandai. Syarat untuk sah semayang adalah mumayyiz, bukan balik. Maka kita berjemaah di belakang anak kita yang belum balik, sah sebab dia sudah mumayyiz. Sebab syarat sah adalah mumayyiz. Berakar dengan makna mumayyiz. Itu syarat sah. Tapi tidak aula lah sebab dia belum balik. Tidak aula sebab dia belum balik. Ayahlah jadi tu imam, kenapa anaknya? Tapi nak tanya, sah tak kalau anak jadi imam? Semayang dia betul, bacaan dia betul, dia sudah mumayyiz, sah lah. Dan dia belum balik. Balik adalah syarat wajib. Mumayyiz adalah syarat sah. Ada. Jadi berakal syarat sah dengan makna mumayyiz. Kita kata berlaku kematian. Berlaku kematian, tak ada seorang nak semayang mayat dia. Sebab apa orang benci belaka? Adalah peseng tu. Peseng habis besi orang hilang. Peseng gitu. Tak ada seorang semayang. Tiba-tiba adalah budak seorang di semai jenazah seorang dia. Di semai jenazah seorang dia. Tapi budak ni semai jenazah dia pandai. Rukun semai jenazah dilengkapkan. Tapi dia belum balik. Tapi dia sudah mumayyiz. Di semai jenazah seorang gugur fardu kifayah atas lelaki yang balik hak di kampung tu. Dia gitu. Sekarang ni tak ada semai jenazah ni fardu kifayah. Seorang semayang okey dah. Tiba-tiba yang semayang seorang ni kanak-kanak. Kanak-kanak mana belum balik lah. Tapi pasti dia sudah mumayyiz. Semai jenazah dia dilengkapkan rukun-rukun jenazah.
Sah tak sembahyang jenazah? Sah. Gugur tak fardu kifayah atas orang lain? Gugur. Orang lain tak berdosa dah. Tak ada. Sebaliknya, tak ada seorang habuk orang sembahyang. Marilah orang puan, orang tua-tua tu sembahyang 100 orang sekalipun tak gugur tuntutan fardu kifayah atas orang lelaki hok balik ada kampung tu. Bandingan ni. Kalau tadi budak seorang belum memayyiz sembahyang jenazah, gugur tuntutan fardu kifayah atas lelaki-lelaki balik ada kampung tu. Sebaliknya, tak ada orang lelaki seorang pun sembahyang, marilah orang puang boleh 100 orang hok tua-tua ni pergi sembahyang jenazah. Sah sembahyang jenazah tu? Oh, puang sah sembahyang jenazah. Pada ni. Tapi gugur tak fardu kifayah? Tak gugur. Tak gugur fardu kifayah. Oh, handalang ada orang lelaki dah. Walaupun belum balik dia seorang pun gugur fardu kifayah. Orang puang 100 orang pun tak gugur fardu kifayah. Kan handalang orang lelaki tau. Sebab sembahyang jenazah bukan urusan orang perempuan. Sembahyang jenazah bukan urusan orang perempuan, urusan orang lelaki. Bukan orang puang kurang, bukan. Bukan urusan orang perempuan. Solat jenazah bukan urusan orang perempuan, dan memang tempat kita tidak ada urusan solat jenazah. Mengiringi jenazah perkuburan pun bukan urusan orang perempuan. Tetapi malangnya tempat kita sembahyang jenazahnya tidak ada. Tapi mengiringi ke perkuburan cukup ramai. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Larangan yang makruh atas pandangan yang muktamad, larangan yang haram atas pandangan daif. Tapi larangan. Jadi kalau puan nak pergi kubur boleh, panggil dia sembahyang jenazah, lepas tu diiring pergi kubur, biar dia pikul, lepas tu dia bocok, biar dia kebumikan. Orang lelaki balik, orang lelaki nak cari nafkah. Kalau ada orang puang kau gatal pesen tu. Gatal tu. Pandai ni. Bukan tempat dia. Meri jenazah perkuburan bukan tempat untuk orang perempuan. Malang di tempat kita dah jadi satu budaya orang perempuan pakai pergi kubur belaka. Mana suami dia? Mana ayah dia? Mana abang-abang dia? Yang membiarkan isterinya ke kubur meri jenazah, yang membiarkan anaknya ke kubur meri jenazah, yang membiarkan adik-adik perempuan ke kubur meri jenazah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kita sebagai suami tidak menunaikan tanggungjawab, dan sebagai ayah tidak menunaikan tanggungjawab, sebagai abang tidak menunaikan tanggungjawab. Jangan kita biarkan. Itu larangan Nabi SAW. Sekarang sudah jadi pelik dah. Ada setengah negeri ditulis di pintu perkuburan tu, dilarang perempuan. Dia ada tulis tu. Itu bagus. Dilarang pada perempuan lah. Kalau bukan perempuan boleh. Mana bukan perempuan? Kalau kita zaman itulah. Perempuan jangan pergi. Kalau nak pergi boleh betina. Dia panggil. Betina boleh pergi. Ataupun tinegari. Tinegari boleh pergi. Orang perempuan jangan pergi. Larangan Nabi SAW. Tambah pula kita orang ngaji agama, pakai tudung labuh, kita pergi kubur juga pada hari kebumian. Cukup-cukup mengaibkan, cukup-cukup memalukan. Bukan. Itu bukan khidam. Kalau Nabi larang. Jangan buat perkara ni. Kita sebagai orang lelaki kena ambil peranan kita molek. Jadi maknanya orang perempuan solat jenazah ramai-ramai siapa ke tak lepas tuntutan fardu kifayah sebab bukan tugas orang perempuan. Cuma nak ceritanya bila sudah memayyiz sah ibadah. Sah ibadah. Sebab itulah kalau kanak-kanak yang sudah memayyiz dia ke Mekah mengerjakan haji, dia niat sendiri, bukan walinya niat. Faham tak ni? Kalau kanak-kanak yang memayyiz mengerjakan haji, wali yang niatkan. Tapi kalau niat ni haji budak-budak lah ni. Haji budak-budak. Tapi kalau budak ni sudah memayyiz, maka budak ni niat sendiri. Haji umrah niat sendiri. Sebab apa? Sebab sudah memayyiz. Sah dah haji dia. Sah dah umrah dia. Sah sebab dia sudah memayyiz. Tapi walaupun sah, kewajipan haji sekali seumur hidup belum lagi tertunai. Sah sebab dia sudah memayyiz. Tetapi kewajipan haji sekali seumur hidup belum tertunai.
Dah kalau sah, kenapa belum tertunai kewajipan haji sekali sama hidup? Walaupun sah tetapi belum balik, dia tidak akan sempurna. Sebab dia belum balik. Kewajipan haji sekali sahaja sepanjang hidup kita. Maknanya nak lepas kewajipan kena orang balik lah. Orang lepas. Kalau belum balik, walaupun sah sebab dia sudah memayyiz, tapi tidak lepas kewajipan haji sekali sama hidup. Cuma nak ceritanya, berakal syarat sah adalah orang yang memayyiz. Orang gila tidak memayyiz, maka tidak sah puasa. Kanak-kanak yang belum memayyiz tidak sah puasa, tidak sah sembahyang sebab dia belum lagi boleh membezakan. Adapun syarat wajib berakal, keluar orang gila. Orang gila tak wajib. Keluar termasuk orang nyanyuk. Orang nyanyuk pun tak wajib. Orang nyanyuk ni orang yang hilang akal. Tu nyanyuk. Tapi kita tak panggil gila lah nyanyuk ni, kita panggil hilang akal. Maka tidak ada kewajipan. Ada fidyah ke tak? Tidak ada fidyah sebab mereka tidak ada kewajipan, sebab mereka sudah nyanyuk. Jadi syarat wajib berakal, syarat sah pun berakal. Syarat sah berakal dengan makna mumayyiz. Kemudian tinggal lagi 2 syarat wajib, iaitu baligh dan kuasa atas puasa. Kemudian syarat sah puasanya suci daripada haid dan nifas dan waktu yang menerima bagi puasa. Jadi sempat 2 je lah ni, daripada 4 syarat wajib dan juga 4 syarat sah. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan tu insya-Allah lah untuk jemputan akan datang, sebab ada soalan yang berkait dengan niat. Nanti kita akan bicara bab niat. Ada soalan yang berkaitan dengan fidyah. Kita akan bicara nanti berkaitan dengan fidyah. Cuma ada soalan yang berkaitan dengan boleh tak puasa sunat qada selepas daripada 15 Syaban. Ni kena cerita lalulah. Sebab mari minggu kali lagi ni lepas dari 15 Syaban. Lepas dari 15 Syaban. Nisfu yang kedua. Nisfu yang kedua ni 16 Syaban. Nisfu yang kedua, separuh yang kedua. 16, bukan 15. Boleh tak nak puasa selepas dari 16 lah. Dia kalau puasa qada tidak ada masalah. So qada tidak ada masalah walaupun 16 Syaban. Puasa sunat. Puasa sunat. Kalau nak puasa sunat 16 Syaban dia kena bermula dari 15 Syaban. 15, 16 dia pun puasa terus, tak ada masalah. Pada ni. Kalau 15 dia tak puasa, 16 nak puasa tak boleh. Tapi kalau 15 baru dia berpuasa, sebelum tu 1 hari pun tidak berpuasa, 15 dia berpuasa, dia boleh teruskan puasa 16, 17, 18. 1 hari saja ditinggal, tak boleh nak sambung dah. Tak boleh puasa dah kemudian. Melainkan puasa sunat yang menjadi adah. Puasa sunat yang menjadi adah. Dia puasa Isnin Khamis. Maka lepas daripada 15 Syaban, 16, 17 kena hari Isnin, kena hari Khamis, tidak ada masalah. Sebab itu puasa sunat yang diadahkan. Ada ni. Puasa sunat yang sudah beradah sebelumnya. Kemudian puasa sunat Isnin Khamis lah kita kata. Isnin Khamis ni puasa Isnin yang sudah yang diberadah dah sebelum. Puasa Khamis yang diberadah dah sebelum. Nak panggil Isnin Khamis puasa sunat beradah ni kena berapa kali? Bab beradah ni, adah ni sama-sama. Adah tu sama-sama. Maknanya adah ni Isnin Khamis dia puasa sama-sama. Jadi lepas di 15 Syaban, 16 ke 17 ke 18 ke dia boleh puasa Isnin Khamis. Sebab dia beradah dah sebelum daripada 16. Dengan puasa Isnin, puasa Khamis. Cuma di sini nak panggil beradah tu di Isnin Khamis tu lama mana? Sekali pun sudah cukup. Sekali pun sudah cukup. Maknanya sebelum 16 Syaban, sebelum 16 Syaban, 16 Syabannya hari Sabtu. Tak, hari Sabtu 16 Syaban. Jadi sebelum 16 Syaban tu mana? Tengok pandai dah. Sebelum 16 Syaban tu dia puasa hari Isnin dan dia puasa hari Khamis contohnya. Tapi sebelum tu baru sekalinya. Kemudian 18 Syaban hari Isnin pula. 21 Syaban hari Khamis pula.
Dia boleh puasa tak Isnin 18 Syaban, kami 21 Syaban. Isnin sebelum tu dia puasa ke tak? Dia puasa. Boleh kan? Pandai. Satu Isnin yang paling hampir. Isnin yang paling hampir. Dia puasa. Bukan Isnin yang dulu. Isnin yang paling hampir. Walaupun dia hanya baru mula sekali bawa Isnin. Sebelum 16 Syaban. Dia boleh puasa dah hari Senin. Kalau jatuh 18 Syaban. Boleh puasa. Dia panggil puasa sunat yang beradah. Walaupun Isnin sebelum tu baru hanya sekali. Walaupun kami sebelum tu baru hanya sekali. Maka boleh dipuasa Isnin kami yang dipuasa dah sebelum daripada 16 Syaban. Ada gitu. Ada puasa sunat lain tidak boleh. Puasa qada tak ada masalah. Puasa qada tidak ada masalah. Timbulnya masalah puasa sunat yang tidak beradah haram berpuasa bermula daripada 16 Syaban. Melainkan kalau 15 Syaban dia puasa, dia boleh teruskan puasa sampai ke 30 Syaban. Tapi kalau puasa sunat yang dia beradah, tak ada masalah. Contoh Isnin, contoh kami. Ataupun adah dia dah. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. 16 Syaban, 17 Syaban, 18 Syaban dia boleh. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa Nabi Daud AS. Kita maklum kan? Sebab dia sudah beradah seumpama betul puasa selang sehari. Ini hak soalan hak berkaitan dengan puasa 16 Syaban. Jadi insya-Allah kita sambung baliklah di hak kuliah 2 minggu akan datang hak berkaitan dengan 2 lagi syarat wajib puasa dan 2 lagi syarat sah puasa barulah kita pergi kepada rukun puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.